Sekiranya anda memandu di lebuh raya Malaysia untuk tujuan bercuti melancong rentas negeri terutamanya, mungkin anda pernah terlihat satu kotak bertulis AH. AH bermaksud Asian Highway, Lebuh Raya Asia. Lebuh Raya Asia merupakan satu inisiatif antarabangsa untuk membangunkan jaringan jalan raya merentas benua Asia untuk mengembangkan perdagangan, menggalakkan perniagaan dan memajukan pelancongan. Terdapat 32 buah negara Asia yang terlibat di dalam inisiatif Asian Highway Lebuh Raya Asia yang terdiri daripada 145,000 kilometer jalan raya, lebuh raya dan lebuh ekspres atau expressway. Sebagai contoh, lebuh raya berkod AH2 bermula di Khosrawi, Iran dan berterusan merentas beberapa buah negara sehinggalah ke Singapura dan bersambung kembali di Merak, Provinsi Banten iaitu di barat Pulau Jawa dan bersambung sehingga Denpasar di Bali. Lebuh Raya AH2 merentas semenanjung Malaysia melalui Lebuh Raya Utara Selatan iaitu PLAS dari Bukit Kayu Hitam sehingga ke Johor Bahru. Jadi apa sebenarnya sistem Lebuh Raya Asia dan apakah tujuan pembinaannya? Di sini. Agensi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Lebuh Raya Asia ialah UNESCAP, iaitu United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, iaitu salah satu daripada agensi PBB. Idea untuk membina jaringan Lebuh Raya Asia bermula pada tahun 1959 iaitu 14 tahun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Sistem Lebuh Raya Asia bermodelkan European Highway atau Lebuh Raya Eropah. Pada waktu tersebut, jaringan Lebuh Raya Asia mempunyai satu batu halangan. Bukan batu sebenarnya, lebih pada tirai, iaitu tirai besi. Lebih kurang separuh daripada benua Asia pada waktu itu terdiri daripada Kesatuan Soviet dan juga Republik Rakyat Cina, yang mana hampir tiada pemandu pelawat asing dan juga kenderaan-kenderaan daripada luar negeri dibenarkan untuk masuk ke dalam negara-negara tersebut. Selepas tamatnya Perang Dingin pada tahun 1991 yang menyaksikan keruntuhan Kesatuan Soviet, reformasi ekonomi di China oleh pemimpin China pada waktu itu Deng Xiaoping dan juga pembaharuan ekonomi di Vietnam yang lebih dikenal sebagai Doi Moi telah membuka satu ruang dan peluang untuk kerjasama yang lebih meluas dan integrasi perdagangan, perniagaan dan pelancongan merentas seluruh benua Asia. Apa yang sebelum ini terhad, kini telah terbuka. Tapi ada satu masalah yang kena selesaikan dulu. Kebanyakan jalan-jalan raya utama di Asia pada waktu tersebut adalah sempit, tidak bertar, bahaya dan juga cenderung kepada berlakunya kemalangan. Sekiranya penduduk tempatan dengan motosikal ataupun van, kereta menggadaikan nyawa setiap hari untuk menggunakan jalan seperti ini, apatah lagi kenderaan-kenderaan berat yang membawa barangan merentas negara untuk tujuan perdagangan. Dan mungkin anda terfikir, kenapa tak gunakan saja jalan udara, kan lagi pantas dan selamat. Persoalannya ialah pengangkutan udara kosnya begitu mahal dan bukan semua orang mampu untuk menggunakan perkhidmatan udara, dan hanya beberapa buah kota raya yang besar sahaja yang mempunyai akses kepada lapangan terbang. Walaupun dengan adanya penerbangan tambang murah, kos penerbangan masih lagi tinggi dan laluan-laluan udara juga adalah terhad, menjadikan kini sesiapa pun boleh tercengang. Inisiatif untuk menghubungkan negara-negara Asia dengan jalan raya dilihat lebih memberi manfaat kepada ekonomi dengan keseimbangan dari segi masa, kos pembinaan jalan dan juga accessibility, yang mana semua orang boleh menggunakan jalan raya. Proses formalisasi Lebuh Raya Asia bermula pada tahun 2002 dan perjanjian antara kerajaan telah dimeterai pada 18 November 2003 dan berkuat kuasa dan diratifikasikan lebih kurang 1.5 tahun selepas itu. 32 buah negara yang terlibat di dalam inisiatif Lebuh Raya Asia akan bertemu setiap 2 tahun di UNESCAP, yang mana agensi tersebut beralamat di UN Building, Bangkok, Thailand. Apakah manfaatnya inisiatif pembinaan Lebuh Raya Asia ini?
Manfaat pertama adalah meningkatkan kesaling hubungan di antara negara-negara Asia. Apabila kesaling hubungan antara negara meningkat dengan jalan raya lebih banyak ataupun lebih selesa, maka akan muncul manfaat nombor 2, iaitu menggalakkan perdagangan antarabangsa. Jalan raya yang lebih selesa ataupun lebih banyak membolehkan barang-barangan ataupun produk daripada sebuah negara untuk dipasarkan ke negara yang lain. Manfaat yang ketiga adalah jalan raya yang lebih selamat. Inisiatif Lebuh Raya Asia menjadikan jalan raya lebih selamat untuk kenderaan berat melalui negara tersebut ataupun merentas sempadan sahaja. Malah jalan raya yang selamat juga bermanfaat untuk penduduk-penduduk tempatan. Dan manfaat keempat ialah pembangunan pelancongan dan juga industri kecil dan sederhana. Apabila jalan raya bertambah baik, maka potensi pelancongan juga akan meningkat, terutamanya di antara kawasan sempadan. Jalan raya yang lebih baik merentas benua Asia membolehkan industri kecil dan sederhana untuk menjual produk barangan ke lebih banyak pasaran, kerana jalan udara sudah tentunya mahal dan jalan laut lebih perlahan, dan proses kontainerisasi ada ke tak ada, dan proses kontainer dan juga permit custom sudah tentu sangat merumitkan. Jadi jalan darat lebih mudah, malah lebih pantas daripada jalan laut. Namun pembangunan Lebuh Raya Asia juga mempunyai beberapa isu-isu yang berbangkit. Pertama sekali, dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan untuk merentas sempadan. Negara-negara yang berbeza mempunyai keperluan ataupun kehendak yang berbeza terhadap kenderaan-kenderaan asing untuk masuk ke negara mereka. Sebagai contoh, sebuah kenderaan dari Malaysia yang ingin masuk ke Thailand perlu menunjukkan geran kereta daripada JPJ, insurans, lesen memandu dan sudah tentu pasport. Dan itu adalah versi yang agak mudah. Terdapat juga beberapa buah negara Asia yang lain, sebagai contoh Laos dan Bangladesh, mengkehendaki kenderaan dan pemandu asing memohon karnet. Karnet adalah deposit yang dibuat di bank tempatan ataupun di persatuan automobil yang nilainya adalah setimpal dengan harga kereta tersebut. Tujuannya adalah untuk mengelakkan penyeludupan kereta ataupun untuk mengelakkan kecurian. Dan sebagai tambahan juga, pemandu asing perlu memohon permit memandu antarabangsa atau lebih dikenal sebagai International Driving Permit. Di Malaysia harganya adalah RM150 setahun dan sah di hampir ke semua negara kecuali China, yang mana China mempunyai regulasi dan undang-undang yang sendiri terhadap kenderaan dan pemandu asing. Bukan saja berbeza dalam satu negeri, malah undang-undang tersebut adalah berbeza mengikut kota yang berasingan. Ada kota yang membenarkan pemandu asing, ada kota yang tidak. Isu yang kedua adalah undang-undang jalan raya yang berbeza. Sudah tentu berentas negara yang berlainan, papan jalan raya juga berlainan dari segi bahasa. Dan kalau bukan bahasa pun, simbolnya pun berbeza. Sebab itu kebanyakan negara yang tidak menggunakan tulisan Rumi seringkali mempunyai bahasa Inggeris sebagai tambahan di atas papan jalan raya untuk membantu pemandu-pemandu daripada luar negeri tersebut. Isu ketiga adalah kos pembinaan dan juga kos penyelenggaraan. Bukan sebuah negara Asia mampu untuk membina jalan raya bertaraf dunia, dan faktor yang menyumbang kepada isu tersebut berpunca daripada pertikaian pemilikan tanah, campur tangan politik, rasuah dan juga masalah untuk mencari sumber pembiayaan untuk jalan raya yang baru ataupun penyelenggaraan. Isu keempat adalah kemalangan membabitkan kenderaan asing, dan sering kali kemalangan yang melibatkan kenderaan asing lebih cenderung terjadi akibat tabiat memandu dan bukan disebabkan oleh keadaan jalan raya ataupun keadaan cuaca. Dan apabila kemalangan terjadi, sukar juga untuk meminta daripada insurans kerana bahasa yang berlainan dan insurans mungkin tidak sah di negara tersebut. Malah ada juga beberapa kes kemalangan yang membabitkan kehilangan jiwa. Dan atas sebab itu, Thailand sebagai contoh tidak membenarkan kenderaan asing dan juga pemandu asing memandu di jalan raya negara tersebut kerana kes-kes kemalangan maut yang melibatkan kenderaan asing. Tetapi jika anda terdiri daripada 3 kategori tersebut, anda tidak perlu bimbang kerana anda masih boleh memandu di Thailand. Kategori pertamanya adalah diplomat ataupun pekerja kedutaan. Kalau bukan,
Pelawat-pelawat ataupun pemandu asing yang menerima surat jemputan rasmi daripada kerajaan Thailand, jikalau anda bukan juga, mungkin kategori yang ketiga, pemandu daripada Malaysia, Singapura dan Laos masih boleh memandu di Thailand. Sebagai penutup, Lebuh Raya Asia merupakan satu kerjasama antarabangsa untuk membangunkan rangkaian jalan raya yang baik dan bermanfaat dari satu sudut Asia ke satu sudut yang lain. Inisiatif Lebuh Raya Asia menjadikan jaringan perdagangan lebih baik, membangunkan ekonomi-ekonomi tempatan, memberi pertumbuhan kepada bandar-bandar sempadan dan juga menggalakkan pelancongan di antara negara-negara Asia. Namun beberapa isu seperti pencemaran, kesesakan jalan raya dan juga isu perebutan tanah terus menjadi masalah untuk membangunkan jalan-jalan raya yang baru. Tidaklah keterlaluan jika dikatakan Lebuh Raya Asia merupakan salah satu penyumbang kepada kepesatan ekonomi di benua ini sejak 20 tahun lalu.